Kalau 5-6 bulan lepas, macai-macai UMNO bermaharaja lela di media sosial. Hari ini saya berbangga dengan saudara-saudari dan seluruh sahabat-sahabat kita di luar. Saya rasa kita sudah pun hampir menang perang media sosial, saudara-saudara. Saya tidak mahu ambil masa yang panjang kerana bukan saja hari ini kita kesuntukan masa, tapi kita memang kesuntukan masa untuk memasuki pilihan raya umum. Jadi semua yang kita buat dari sekarang mestilah notis pendek, hasil yang baik, usaha yang seperti yang tidak pernah kita buat sebelum ini. Jadi saya tidak akan ambil masa yang panjang. Saya mahu berikan ruang sepenuhnya kepada saudara Anwar untuk bagi amanat. Cuma saya nak bermula dengan perkara yang paling penting sekali. Kenapa kita masuk pilihan raya umum? Setiap yang kita buat mestilah bermula dengan matlamat dan niat yang betul. Kalau matlamat tidak betul, niat tidak betul, saudara-saudari sudah lihat sejak 2018, kerajaan demi kerajaan jatuh, ditikam, walaupun ialah yang pintu belakang itu kata niat mereka betul, tapi kita tahu niat mereka kuasa, akhirnya mereka akan mencatat sejarah sebagai pimpinan-pimpinan negara yang paling pendek berkhidmat. Niat cukup penting. Mereka berebut sekarang. Saya nak beritahu Tan Sri Muhyiddin, saya nak beritahu Tun Mahathir, saya nak beritahu Datuk Seri Ismail Sabri. Saudara-saudari mungkin merasakan duduk di tampuk Perdana Menteri itu sesuatu yang cukup hebat. Kalau saudara-saudari tidak menjaga rakyat, tidak membawa perubahan dan memperbaiki keadaan, 5 tahun dari sekarang, tidak ada siapa pun yang ingat kepada Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana lepas ini, pimpinan demi pimpinan akan muncul. Sebab itu kita nak masuk pilihan raya ini, saya ingatkan kepada saya setiap hari, niat kena betul, matlamat kena betul. Kita masuk pilihan raya bukan sebab jawatan, bukan sebab habuan. Kita masuk pilihan raya atas sebab tanggungjawab dan amanah, kerana kita sedar kerosakan yang berlaku di kalangan kita. Sebagai sebuah negara, kita bermula sebagai negara yang kaya dan bertuah. Kita banyak hasil bumi mengalahkan negara-negara jiran yang lain. Saya pernah melawat 34 buah negara setakat ini seumur hidup saya. Malaysia adalah antara negara yang paling bertuah dan paling kaya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita ada kepelbagaian. Kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India. Dalam keadaan Cina akan menjadi kuasa nombor 1 dunia, India menjadi ekonomi yang besar, Indonesia menjadi kuasa ekonomi sedunia. Kita satu-satunya negara di dunia ini yang boleh berkawan baik dan bersaudara dengan ketiga-tiga kuasa masa depan dunia ini. Kita ada sistem pendidikan yang kita banggakan. Kita melahirkan pakar-pakar, pimpinan yang dihormati di seluruh dunia. Dalam tahun 70-an, saya banyak habiskan masa bersembang dengan pesara-pesara tentera. Daripada pangkat yang paling tinggi kepada pangkat yang paling rendah. Dalam tahun 70-an, kita ada angkatan tentera yang cukup dibanggakan. Navy kita, tentera laut kita adalah antara yang paling baik, kapal yang paling moden berbanding dengan negara-negara lain. 70-an dahulu, kalau kita banding dengan Thailand, Burma, Indonesia, Filipina,
gaji dan keselesaan rakyat kita adalah yang kedua paling baik di rantau ini hanya selepas Singapura. Saudara-saudari, sekarang ekonomi kita bukan saja jatuh nombor 3, nombor 4. Kita sekarang berada di belakang Indonesia, kemudian Singapura, kemudian Taiwan, kemudian Filipina, kemudian Vietnam. Saya tak pasti berapa ramai orang di luar tahu bahawa secara rasminya dalam liga ekonomi di rantau ini, kita ni dah lama jatuh ke Division 2. Sebab tu Azmin boleh sembang. Dia kata dia bawa pelaburan dan sebagainya. Kalau kita tahu keadaan di luar, pelabur-pelabur pun dia tengok Malaysia, dia rasa Malaysia ni kelab Liga nombor 2, Division 2. Dia lebih suka pergi ke Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Sebab tu saudara-saudari, tadi kita dengar kawan-kawan, bagi orang yang tidak tahu makroekonomi, mungkin mereka tak sedar. Orang yang duduk dalam kepompong pejabat-pejabat besar di Putrajaya, dia mungkin kata angka-angka ini menunjukkan kita mengalami pertumbuhan yang baik. Tapi saudara-saudari tengok sendiri hari ini. Saudara Ikmal sebut, saudara Kak Salbiah beritahu. Kehidupan rakyat kita menjadi semakin susah. Anak-anak muda, kalau dia bersusah payah daripada muda pun, cemerlang di sekolah. Cemerlang di sekolah menengah, masuk universiti, belum tentu hidup dia akan lebih baik. Kalau belajar pun dia tidak dapat pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan. Kalau dia berniaga, kais pagi, makan pagi. Anak-anak muda kita, kalau tengok di Lembah Kelang, saya tak tahu yang lain. Saya ada lebih kurang 130 orang pekerja yang semua muda-muda, umur 25-26. Satu perkara yang saya tengok cukup berbeza dengan generasi saya 20 tahun lebih. Saya dulu umur 25 tahun sudah beli rumah. Dah tak menyewa. Saya tengok anak-anak muda sekarang umur 25, 26, walaupun kerja baik, hampir semuanya akan tinggal dengan ibu bapa. Sebab mereka tak mampu untuk menyewa, apatah lagi untuk membeli sebuah kediaman, saudara-saudari. Kita tahu tentang angkatan tentera kita. Saya tak payah ulang. Lagipun saya nak simpan peluru lah. Latif bagi dia bercuti 2 hari dengan isteri-isteri dia. Yang mana satu ikut suka dia lah. Jadi hari Sabtu ni, esok hari Ahad, saya tak sentuh Latif. Dah apa? Tapi saudara-saudari tahu tentang angkatan tentera kita. Yang melemahkan angkatan tentera kita bukan askar. Pak mentua saya pesara tentera. Mereka ini sampai sekarang cukup bersemangat. Cerita zaman konfrontasi Indonesia dahulu. Yang melemahkan angkatan tentera kita adalah apabila peruntukan demi peruntukan yang sepatutnya pergi kepada kelengkapan persenjataan kebajikan tentera kena sakau dengan menteri, saudara-saudari. Sekarang bukan saja kena sakau dengan menteri. Bila menteri telah tunjukkan berpuluh tahun macam mana nak gunakan perolehan pertahanan ini untuk mengkayakan diri, dia tunjuk teladan yang seterusnya kepada beberapa kerat pimpinan angkatan tentera juga. Cuma yang ini akan jadi bilis lah bila kena. Masalah ini akan berterusan. Sebab itu orang kata, kita tengok negara-negara jiran kita, dia beli kelengkapan tentera yang cukup baik. Indonesia, Singapura, orang beli kapal, orang beli peluru berpandu. Kita ambil duit ratus-ratus juta beli putik kapas dan tisu, saudara-saudari. Rakyat kat luar memang rasa lawak pun ada, marah pun ada. Tapi saudara-saudari bayangkan, yang sakau duit rakyat dan pertahanan ini adalah parti-parti yang sama yang kononnya ingin membela orang Melayu. Saya memang pilih soal kapal ni sebab saya nak tunjukkan kepada orang Melayu dekat luar bahawa sebenarnya yang melemahkan Melayu
yang menyusahkan Melayu bukanlah orang bukan Melayu semata-mata, saudara-saudari, macam dia sebut. Punca masalah itu, punca penyelewengan itu datang apabila ada pimpinan-pimpinan yang menggunakan perkauman dan keagamaan untuk mereka mengkayakan diri mereka.